Okey semua, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat selalu. Okey, jadi apa khabar semua? Okey, jadi untuk hari ni, okey, saya minta maaf sebab saya tak dapat nak tengok semua kerja. Ya, ada ramai yang hantar kerja kepada saya, tapi saya tak dapat nak. Saya dapat tengok. Okey, nanti minggu depan kita akan buat tutorial, okey. Saya tak dapat nak apa panggil, nak semak semua. Jadi saya kena fikirkan juga satu sistem macam mana cara nak kamu hantar ke sekolah dengan lebih efisien. Saya rasa tak boleh hantar direct terus DM. Tapi buat masa sekarang terus je hantar secara personal dia, saya akan tengok. Okey. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung tajuk bahan, tema sains bahan, bahagian 3. Okey, ni yang last lah untuk bahan, and then kita akan masuk ke topik yang saya sangat-sangat apa panggil, suka sekali nak ajar. Tapi nanti kamu buka buku tak kena tengok Okey. Jadi kita tanpa berlengah masa lagi, okey, sambung terus. Sekejap, saya kecilkan dulu. Okey, muka saya. Okey. Okey, bahan. Nampak? Okey, sains bahan. Okey, kita sambung terus. Okey, kali ni untuk setiap design barang-barang zaman sekarang kena ada satu jenis pemilihan bahan yang sesuai untuk mereka cipta objek. Sebagai contoh, apa panggil, sebagai okey, contoh je ni kan, botol. Botol yang paling efisien sekali, botol ni lah, botol plastik lah kan. Satu pemilihan jenis bahan tu yang apa panggil, yang perlulah dalam setiap design zaman sekarang. Okey, tapi tak apa, kita terus je. Okey, konduktor haba ialah bahan yang membenarkan haba mengalir melaluinya dengan baik dan cepat. Dan biasa konduktor haba ni satu je. Apa dia? Apa panggil? Logam. Logam. Dan satu lagi konduktor haba yang dia membenarkan haba dan kemudian dia menyimpan haba dengan baik ialah tanah liat. Biasa kan, periuk tanah liat tu kan. Periuk tanah liat tu bila apa panggil, bila diletakkan atas api, dia akan panas, and then bila dah tutup api, dia punya panas tu lambat hilang. Dia konduktor haba. Iaitu bahan yang bila cakap konduktor, contoh konduktor haba, konduktor elektrik. Konduktor ni ialah jenis bahan yang membenarkan. Kalau kata konduktor haba, dia membenarkan haba. Kalau konduktor elektrik, dia membenarkan elektrik mengalir melaluinya dengan baik dan cepat. Okey. Penebat. Bila kata penebat pula, penebat haba ialah bahan yang tidak membenarkan haba mengalir dengan baik. Sebagai salah satu contohnya, kayu, plastik, kulit, getah. Satu, kalau macam siapa yang ada dompet kulit. Sebab tak saya ada dompet kulit. Macam saya pernah beli dompet kulit gajah kan. Kulit, kalau saya orang tu dia buat demonstration tau. Dia letak ambil lighter, dia nyalakan, and then dia letak je, dia tak lalukan macam tu, dia letak je atas api. Tapi apa panggil, macam tak terbakar tau, just ada kesan jelaga hitam lah. Kalau macam plastik ni memang dia penebat haba, tapi bila kita lalukan dekat api, dia akan cair. Tapi kalau dia yang tak direct, sebagai contoh nanti saya akan tunjuk, plastik dia takkan cair lah. Okey, jadi kalau tengok, ini dia. Ada kat sini ada konduktor haba, dan dekat sini
pemegang dia ni ada penebat haba. Satu, sejenis pemilihan reka cipta objek yang sesuai akan menjadikan sesebuah perkakasan itu berfungsi dengan lebih efisien. Sebab tu, kalau ada logam ni tempat untuk bagi panas, yang ini pula untuk pegang. Jadi bila ada design yang macam ni, manusia lebih mudah untuk melakukan sesuatu kerja. Okey? Ini pula. Ini dah biasa kan. Hari-hari betul tak? Setrika, iron, yang mana atas ni plastik. And then okay, kalau iron dulu pula, yelah dulu tak ada plastik. Saya dah tunjuk kan iron dulu macam mana dia letak arang kan. Dia macam apa namanya, mulut buaya. Dia letak arang dalam tu, besi, ataupun besi tutup. Dia punya pemegang tu kayu. Kayu tu penebat. Besi tu pula dia konduktor haba lah. Okay, semua pula. Okay, jadi design dia tengok, konduktor, penebat. Okay, bahan lut sinar, lut cahaya dan legap. Tiga ni tiga bahan ni. Okay, first kali bahan lut sinar. Bahan lut sinar ialah bahan yang menggunakan cahaya menembusinya. Nanti saya akan tunjukkan contoh. Okay, bahan lut cahaya ialah bahan yang menggunakan sebahagian cahaya menembusinya. Dan bahan legap ialah bahan yang tidak langsung menggunakan cahaya menembusinya. Okay, bahan lut sinar ni contoh macam tingkap cermin kamu lah. Tapi ada tingkap cahaya, tingkap yang lut cahaya. Contoh macam tingkap yang jenis tingkap dekat kelas kamu. Kalau kamu ingat lagi lah, kelas kamu tu tu lut cahaya. Sebab kamu tak dapat tengok transparent tau. Kalau lut sinar ni awak boleh tengok terus. Tengok terus tanpa ada sebarang. Susah lah kalau lut cahaya ni separuh je kan. So nampak macam sama-sama. Lut sinar ni memang transparent, memang jelas nampak. So okay, contoh lut sinar. Yes, ikan. Yang ni saya nak tunjuk lah maksud lut sinar ni. Okay, so kalau awak tengok kan, ikan lut sinar boleh nampak. Boleh nampak tau dia punya insang kat sini, dia punya sirip, dia punya tulang halus ni. Ikan lut sinar. Tapi saya tak tahu ikan apa ni. Tapi yang ni saya tahu. Ni ikan barrel eye. Barrel eye. Nampak? Dia lut sinar dekat sini. Dia nampak, boleh nampak dia punya apa? Dia punya. Okey, ikan barrel eye ni dia kau boleh nampak dia ada otak. Awak nampak kan dia punya otak. Otak ke? Okey. Yang ni mata dia. Okey, ikan barrel eye ni dia kenapa dia dicipta, Tuhan ciptakan dia macam ni sebab dia dekat kawasan laut yang dalam tau. And then bila kawasan laut dalam ni, cahaya tak nampak, apa panggil, cahaya memang tak dapatlah menembusi dasar laut ni. Jadi dia dia punya apa panggil, fitrah dia macam ni sebab dia nak, kalau tengok mata dia memang kecil betul kan. Sebab dia nak kumpul cahaya, seberapa banyak cahaya yang dia dapat. Dan sebenarnya ikan barrel eye ni mata dia boleh tengok hampir 360 darjah. Sebab apa? Sebab even kalau ada pemangsa kat belakang dia, mata ni dia boleh terus nampak. Sebab dia punya kepala ni apa panggil, kepala dia ni lut sinar. Okay, tapi ikan ni memang, yang ni je gambar yang saya jumpa dekat Google. Okay, and then lut cahaya. Okay, lut cahaya macam saya cakap tadi lah. Nampak dia punya cahaya ni separuh je, sebahagian, bukan separuh. Maksud dia cahaya tu tak tembus semua. Biasa kalau dekat ni lah, macam atap awning ni kan, awning, ada awning yang memang legap.
Ada orang ni yang elok cahaya macam ni kat sekolah kita kan, dekat dewan. Even kalau ada cahaya matahari pun, cahaya masih lagi dapat menembusi awning. Okey. Yang ni awning yang saya cakap tadi, ni awning legap lah. Memang cahaya tak tembus langsung kat sini. Okey. Jadi hari ni sesi sekejap je. Sebab yalah dah ni kan. Okey, jadi saya nak saya nak awak buka. Besarkan sikit. Okey. Saya nak awak buka buku, nampak? Okey, buku Mesra Digital ni. Okey, buka buku ni muka surat. Okey, saya nak awak buat latihan muka surat 82, 83 dan 84. 3 tu je. Satu subjektif dan 2 muka surat objektif. Simple je. Okey. Saya tak nak bagi awak kerja buat banyak. Okey. 80 berapa tadi? 82, 83 dan 84. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Kalau ada pertanyaan, okey, contoh kalau ada pertanyaan, awak boleh pergi cakap, cikgu saya tak faham lah minit yang ketiga tu apa yang cikgu terangkan. Nanti saya akan buat short dah sikit. Short tu dalam 30 saat saya akan terangkan. Saya akan letak dalam channel YouTube ni. And then saya akan post balik dalam group pertanyaan kamu tu. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa di sesi akan datang. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.